السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 44 nah. Pada katanya berkata Ibnu Ajibah, kata Asy-Syaikhu Syarihu, yaitu Ibnu Ajibah Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, dan tak kala adalah ta'arrufat qahriyah, yakni segala perkenal yang bahasa kerasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermula yang zahirnya, zahir perkenal tu ataupun zahir bagi ta'arrufat qahriyah itu, zahirnya ialah jalan, lakah dulu, dan batinnya ialah jamal. Apa arti asal perkataan dalam matanu idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi, kan dulu apabila buka ia Allah Ta'ala bagi engkau hai murid, buka akan satu jalan daripada ta'arruf, yakni daripada perkenalnya. Bila Allah buka satu wajah, satu jalan, sedangkan jalan-jalan kena Allah tu banyak, tapi Allah buka satu jalan, ketika itu maka janganlah engkau peduli sertanya, yakni janganlah engkau hiraukan sertanya, serta bukakan satu jalan dari maklumat perkenal itu. Jangan kau peduli dengan bahawa sedikit boleh amalan engkau, yakni amalan yang zahirnya. Nah, sebab hak tujuan pentingnya nak betul kenal kita akan dia. Muraknya kenal di sini kenal khassah. Sebagaimana kita maklum, makrifat ammah itu secara umum semua ada bagi kita orang mukmin. Nah, asal ke orang mukmin ada makrifat secara ammah. Yang dimaksudkan di sini Allah Ta'ala buka makrifat khassah. Satu wajah dia buka. Ketika itu jangan kau
apa dia tu hiraukan, jangan pedulikan tentang sedikit oleh amalan zahir tu. Nah, seolah-olah kita dalam perjalanan bila sapa. Bila sapa agak tak ada dalam pananya dalam usaha penak perjalanan tu. Nah, lalu tu kata Ibnu Ajibah, tak kala adalah segala perkenal ya bangsa kerasi dari Allah. Bila Allah Ta'ala kehendak akan sesuatu, dia buat, tak ada siapa pun yang boleh menghalangkan dia, tiada siapa pula boleh memaksakan dia. Nah, sebagaimana kita dah ucap, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan? La mani'a, tidak ada yang menegah, yang menghalangkan lima a'taita, akan barang yang telah kau kurnia, kau berikan. Tak ada siapa nak tegah, nak menghalangkan. Sebaliknya pula, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mengholot, yang memberikan barang yang akau tegah. Arti barang akau tidak kehendaki, walau mau sekuat-kuat setara mana pun tak dapat. Nah, bila barang akau kehendaki nak bagi kepada siapa yang akau kehendak, tak ada siapa nak halal, nak tegah. Itu sebagaimana wakil begitu, akidah kita pun begitu. Maka dipanggilkan perkena ini yang bahasa kerasi. Kita tengok contoh antara lain satunya di tukang sihir hak ia sanggup melawan nikah Musa dah. Nah, pada sekaan mereka suka kata Musa itu yang bersihir. Artinya apa dia kayu, tukar kayu jadi ular tu sekaan mereka itu sihir. Sebab tu dia sanggup melawan ni. Setelah dia tengok dengan mata kepala dia, salah kata ainul yakin, Allah Ta'ala pun buka hati dengan walaupun hati dia tu nak lawan Musa. Nah, nak mengalahkan Musa lah atas kosak dia tu, nak mengalahkan Musa, mencapaikan kemenangan, boleh upah gaji pula daripada Fir'aun, bahkan pula dilantikkan dia jadi akrab, kerabat, kan? Tu. Tapi apabila dia tengok, setelah Musa letaknya tukar dia jadi ular, apabila makan ke segala barang sihir dia pun kenal. Itu makrifat. Nah, ta'arruf, Allah memperkenalkan dia dengan jalan terkerasi. Walaupun Fir'aun sekak pun nah, tak ada hirau dah. Tu bandingnya contoh kata ta'arruf, dia panggil qahriyah. Nah, jadi ta'arruf ni yang bermula, yang zahirnya ialah jalal. Apa jalal? Artinya kebesaran, yakni kekasaran. Nampak zahir tu kasar. Nah, seperti kita mengerasi anak kita yang ganah. Disuruh mandi tak mau mandi, suruh dengan baik tak mau, siapa kita mengerasi. Nah, pegang dia pergi mandi, sekalipun ia melau-laukan, meratak, teriak kata orang petani, sekalipun kita mengerasi mandikan dia. Jadi zahir nampak kasar lah, zahir tu nampak mengerasi. Tapi kalau tilik dari segi batin hikmah, katanya zahir tu jalal, dan batinnya, batin segala perkenan ataupun ta'arufat tu batinnya ialah jamal. Apa jamal? Artinya keelokan. Seperti kita mengerasi memandi anak kita yang tak mau mandi tadi. Zahir nampak kekasaran, nampak mengerasi, tapi batinnya ialah nak menyucikan dia, mengelakkan dia. Tak itu? Tu maksud kata dia. Zahir tu nampak keras, tapi batinnya ialah jamal. Artinya keelokan. Sebab apa? Kerana ini ilak pada kata bermula zahirnya, zahir ta'arufat ialah jalal, batinnya ialah jamal. Kerana barang yang mengeringi ia,
akannya yakni akan jalal itu barang yang mengeringi ia barang akannya yakni akan jalal itu apa dia barang bayan daripada tu bayan pada kata barang yang mengeringi ia akan jalal itu apa dia daripada segala sifat kamal. Nah maknanya di sebalik jalal tu melahirnya kamal. Apa kamal? Artinya kesempurnaan. Dia. Tengok di segi hikmah ada kebaikan. Seperti kita mengerasi memandi tadilah. Nampak zahirnya mengerasi sebenarnya ada kebaikan. Seperti di penjara ke orang yang salah, kan? Itulah mana pada zahirnya jalal kekasaran, kekerasan, tapi batinnya keelakkan. Sebab ada di dalamnya itu sifat kamal, kesempurnaan. Telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Arti rawahu Muslimun an ibni Mas'ud an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya bahawa Allah Taala itu yang elok, Allah yang maha suci daripada segala kekurangan dan daripada segala barang sifat yang tiada layak dengan zatnya. Itu Allah yang elok. Tak kala Allah itu yang elok, kasih ia akan keelakkan. Ya. Sifat yang elok ni dia suka kepada keelokan. Kalau itu manusia yang bersih, suka akan kebersihan. Ibaratnya begitu. Maksudnya Allah itu maha suci. Dan terkadang syak. Nak azan mana? Dah. Dan terkadang syak oleh murid pada barang yang telah janji oleh Tuhan Al-Haqqu Ta'ala atasnya, atas barang. Apa dia barang yang telah janjikan atasnya? Daripada segala kebaikan. Dan barang yang dibina akan dia atasnya. Apa dia? Barang yang dibinakan atas barang yang dijanji tadi. Daripada segala futuhat. Apa segala futuhat? Yakni segala bukaan makrifat dan pengenalan. Tak kala terkadang syak, lalu menjagalah ia musannaf Syekh Ahmad Ibnu Athaillah qaddasallahu ta'ala sirrahu, menjaga dengan katanya musannaf, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha ila akhirih. Itu asas itulah. Jadi musannaf kita nak jaga kepada muridnya itu, apabila datangnya satu wajah, satu jalan perkenal Allah akan dia, jangan ragu-ragu tentang sedikit amalan yang zahir itu. Dan berkata syarah rahimahullahu ta'ala, murad syarah sebagaimana maklum Syekh Ibnu Abbad An-Nifzi, bagaimana dah jaga dulu. Kata dia, bermula ma'rifat dan kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah penghabisan bagi segala yang dituntuti. Supaya kita tak kenal satu-satu perkara, kita tak tahu sesuatu perkara, kita usaha supaya nak tahu, usaha supaya nak boleh kenal. Kenal dah nak berhubung berapa. Apabila kita tercapai hak yang mau kenal, boleh kenal. Nak berhubung, boleh berhubung. Apa yang itulah maksud kita siapa? Mana kata hak kita tuntut mau kepada apa? Tuntut kenal Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri kenal.
Ialah penghabisan bagi segala yang dituntuti katanya, dan kesudahan bagi segala yang dicintai. Nah, sebab tu kata amal zahir dia nak sapa ke situ. Jadi amal zahir merupakan sabab. Nah, sabab bagi nak sapa kepada hak batin dah. Nah, sebab dia ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dapat naknya tumakninah hati. Tenang hati, tenang apa dia jiwa. Situ tempat nak. Tapi nak lalu ke situ melalui zikir. Nah, lalui riyadhah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan dia ke situ. Tak ada apalah, tak ada apa dah, tak ada berasa apa kita panggil. Apa petani panggil apa? Berasa susah hati. Tetap sedikit amal. Supaya kata kita dapat hasil dengan tidak ada kerja banyak. Tak ada apa, cukup lah. Orang duk bekerja pun nak pada hasil lah kan? Ada usaha tu, usaha ni tutup, belajar mengaji tu, nak kerja tu boleh sekian-sekian. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dapat kita hasil lah dengan tak ada kena usaha banyak. Tak ada susah hati lah. Itu dah. Cuma kita amal apa dia usaha zahir itu supaya apa tu? Nak menzahirkan sifat ubudiyah. Tu. Ialah penghabisan bagi segala yang dituntuti, kata yang dicari, dan juga kesudahan bagi segala yang dicintai dan segala yang dihajati. Seolah-olah kita dah berhajat, dapat hajat. Salah begitu. Oleh itu maka tafriq bagi. Maka apabila menghadapi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi akan hamba-Nya Allah, menghadapi dengan setengah-setengah daripada sabab bagi makrifat, dan buka ia Allah Subhanahu wa taala baginya bagi hamba, buka akan pintu perkenalan daripada Allah, dan menjadi ia Allah baginya bagi hamba menjadi akan ketetapan dan ketenangan. Ketetapan yakni ketetapan hati dan ketenangan hati padanya, pada hamba. Jawab apabila begitu, maka bermula yang demikian itu. Kembali pada awal. Maka bermula yang demikian itu, demikian menghadapi Allah akan hamba dengan setengah-setengah sebab bagi makrifat ila akhirih. Itu tu ialah daripada ni setengah daripada segala nikmat yang besar, segala kurnia yang besar atasnya, atas hamba. Tengok Nabi SAW, bahkan umumnya segala Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, pada zahir mereka tidak ada belajar, bukan? Tak ada mengaji berguru seperti kita. Tetapi Allah Ta'ala buka ke dia tu, bukan main. Hingga siapa Allah Ta'ala tanya, alam nashrah laka sadrak? Dia tidakkah kami melapangkan, membukakan dadamu, hai Muhammad? Dia jawab, ya. Kalau dulu mu tak tahu apa. Tengok, wa wajadaka dhalla fahada. Sebelum tu tu mai situ pulaknya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Tu semua tu. Dengan dia tak ada belajar apa-apa, tapi Allah Ta'ala buka. Itulah makna kata apabila ia tu menghadapi dan buka ia baginya hamba akan pintu perkenalan, dan menjadi ia Allah baginya hamba menjadi akan ketetapan dan ketenangan hati padanya pada hamba. Maka bermula yang demikian itu, demikian menghadapi dan membuka ila akhirih itu, itulah
setengah daripada nikmat yang besar atasnya. Sebab itulah hadis kata, man yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang kehendaki Allah akan kebaikan yang besar. Khairan ay aziman kathiran, ya nakirah li ta'zim li takthir. Siapa yang Allah kehendaki akan kebaikan yang besar, kebajikan yang banyak, akan sesiapa itu jawab nascaya yufaqihu fiddin. Maknanya yaj'al lahu faqihan, yaj'alhu faqihan fiddin. Allah menjadikan dia tu yang faham, yang tahqiq, yang halus pada agama. Tu Allah Ta'ala menjadikan. Tengok sama-sama belajar ilmu, sama mengaji, sama mengajar yang lama. Kadang-kadang bukannya semua orang yang dapat tahqiq ilmu. Itu kurnia Allah betul-betul. Tu makna katanya. Baik, apabila begitu, bila tahu dah kata itulah segala nikmat yang besar atasnya, maka saya gia sepatut dan semestilah, yakni bagi hamba itu, hamba yang telah buka baginya akal pintu perkenalan itu, saya gia apa tu? Bahawa tak usahlah rasa susah hatinya. Itu nasihat daripada musannaf. Susah hati dari segi mana? Dari segi kata sedikit amalan. Apa tak kita tak ada belajar, kita tak ada mengaji banyak, tapi Allah Ta'ala nya buka beri faham bererti. Tak kena dah susah lah dengan tak mengaji banyak. Itu dia. Itu makna dia nasihat dia, kerana apa ni, kadang-kadang murid saat itu dia lobo. Lalu kata dia, maka saya gia, yakni bagi hamba itu, hamba yang telah menghadapi dan buka baginya pintu perkenalan tu, tak usah bahawa tak usahlah rasa susah hatinya. Susah hati dengan apa? Rasa susah hati dengan barang, tak ada situ. Rasa susah hati dengan barang yang telah luput ia barang tu akan hamba. Dengan sebab demikian itu, apa dia? Daripada segala amalan kebajikan, yakni segala amalan yang sunat dan barang yang terjadi ia barang atasnya, atas amalan sunat tu, daripada pahala yang amat besarnya itu. Ada nak situlah. Pada tadilah kita dah bekerja, usaha siang malam. Pagi petang, apa yang kita mau? Mau kepada pendapatan, mau kepada hasilan. Kalau kata pangkat, mau kepada pangkat. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka bagi, apa lagi kita dah susah-susah. Salahnya gitu. Intaha syarah, dalam syarah Ghaithul Mawahibil Ladunniyah. Dan berkata Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah dia Al-Minahul Qudsiyah, dia kata begini, ketahui olehmu wahai mukhatab, ataupun wahai mereka yang patut daripadanya oleh mengetahui, ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, ketahui olehmu hai mukhatab, tak kira lah dia panggil umum. Dia asal kaedah, bila kata mung tu maknanya tawajjuhul kalam. Tuju perkataan kepada mereka tertentu, ila muayyan dia panggil. Ketahui olehmu, tahulah kamu. Asalnya tuju kepada orang tertentu, tapi murak sini ketahui olehmu ayyuhal mukhatab. Mana kita dah belajar kitab dia, baca kitab dia dan juga mendengar kitab dia, masalah mu tu berlaku. Jadi apa kata ni? Atau menyalahi qiyah kaedah, asalnya khitab lil muayyan, sini li ghairil muayyan. Kita baca dak telaah baca kitab dia. Ketahui olehmu, kita masalah mu yang tuju tu. Tu murak.
Sebab tu setengah tafsir ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, wahai orang yang patut kepadanya ulil mengetahui dengan bawa ada akal. Apa kata dia? Ketahui ulimu bahawa seorang salik, orang yang sedang-sedang dalam beribadat. Ibaratkan salik artinya orang yang sedang-sedang belajar. Kalau orang menuntut ilmu, orang yang sedang belajar. Orang dalam beramal ibadat bersuluk, mana orang yang sedang-sedang beribadat. Tapi tujuan ibadat mereka nak panggil istilah, nak panggil salik tu, tujuan dia supaya mendekati hati dia kepada Allah, supaya berdamping diri kepada Allah. Kalau supaya selamat daripada azab Allah, supaya dapat nikmat Allah di akhirat, tu panggil abid. Itu istilah dia panggil. Ala kulli hal, orang salik juga orang abid, orang yang sedang orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Tujuannya orang abid tu nak pada syurga dan nikmatnya, ataupun lari selamat daripada, nak selamat daripada azab neraka. Itu panggil abid. Adapun orang salik tu bersungguh pada ibadat, tujuan dia kosaknya iaitu nak mendamping diri dia kepada Allah ataupun sampai hatinya kepada Allah, pada hadrat. Tenang. Jadi bahawa seorang salik tak dapat tidak baginya, bagi orang salik dalam perjalanannya, dia guna perjalanan. Ini asal pada lurah. Kita dalam sedang beribadat, ibarat dalam perjalanan. Kalau kita telefon masa lalu, duduk mana sekarang? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Maka kita dalam beribadat belum sampai pada makrifat khasah, panggil orang dalam perjalanan. Katanya orang yang di dalam perjalanan tu tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zuhir. Ya, sebab tu kita menerima amal dah. Amal tarekat, menerima tarekat tu, menerima tarekat ni. Maka kita istiqamah atas amal yang baca ini sebanyak ni, zikir ni sebanyak ni, istighfar dan sebagainya, selawat, mengikut bagaimana murabbi aturkan. Mengikut murabbi atur kita suruh amal apa. Pagi sebanyak ni, selawat banyak ni, kita bawa tu bagaimana jadi atur oleh murabbi. Baik kata kita di dalam beribadat untuk mencapaikan makrifat khassah masalan. Kemudian dia kata lagi, apa dia tu tak dapat tidak baginya dalam perjalanannya itu, tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zahir, supaya memutus dan melangkah ia. Itu atas tafsir lah tu. Supaya memutus dan melangkah ia, orang salih, akan segala aqabah nafsu. Apa aqabah? Yakni segala sifatnya, sifat nafsu yang mazmumah. Nak lakah tu. Supaya nak lakah sifat mazmumah. Kalau mazmumah cara zahir seperti ujub, tu mazmumah lagi diharamkan. Dan riya dan lain-lainnya. Bahkan riya ni pun dia banyak mertabak juga. Supaya ikhlas lah beberapa mertabak, riya juga beberapa mertabak, dan lain-lainnya. Tu mana tak dapat tidak daripada banyak amalan, supaya memutus dan melangkah ia akan segala aqabah nafsu. Nak lakah wilpah. Satu. Dan lagi pula supaya sampai ia klik kepada orang salik, kepada hadrat Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Dia nak sapa kepada hadrat itu, iaitu kena suci. Hati suci baru boleh sapa. Kalau hati kotor, tak boleh sapa. Supaya kita kata orang yang, kalau anak kita tu dalam dia duduk main barang kotor, dia nak tahu mau tak benar kan? Jangan naik. Orang petani kata cemar tu. Masuk dulu. Jangan naik, kotor tu. Pergi mandi dulu, cuci dulu. Kalau selagi dia tak mau, tak boleh naik.
Ibarat bandingnya hak zahir lebih kuat tu begitu. Nah, demikianlah kalau hati itu masih kotor, apalagi kotor dengan keduniaan hak yang mazmumah, dengan ujub, hak tu lagi jauh, haram lagi. Bahkan kita kata kotor tak siapa tangan najis. Kata nak banding pula dah. Perkata kotor pada lughahnya ma yustaqzaru, barang yang dibilang kejikan, kotor. Maka kotor tu ada siapa mentabak najis. Adanya kotor saja tak siapa tangan najis. Najis dia kata najis yang mengsah. Maknanya sampai kotor tu membawa pada tidak sah salah. Ada najis najis pula ada dua pula, yang dimaaf yang tak dimaaf. Tu kita nak banding mengaji zahir, syariat zahir kan. Kita biasa mengaji ilmu zahir lagu tu, najis yang tidak dimaaf, najis yang dimaaf. Hak ni kotor saja tapi tidak najis. Seperti air liur kan. Tu kotor tapi tidak najis. Air mani, mazhab kita Syafi'i, kotor suci, kotor keji kan. Tu. Maka terkadang bawa pada najis seperti darah, nanah. Kita maklumkan dalam pengajian syariat zahir. Begitu juga batin. Batin seperti dia ada kotor, hati kita ni kotor, ada kotor siapa najis. Seperti riya, ujub, takabur, hasad, dengki. Kata apa yang kotor siapa tangan najis. Tu dia. Tak apa-apa dia, siapa menggugurkan pahala solat kita. Itu kotor apa nama nawi, ia bahasa apa tahap najis. Ada kalau kotor saja tak apa tangan najis, seperti kita buat amal kerana sesuatu lain pada Allah. Bagi orang yang bersih dia pandai kata kotor lagi tu, cemar tu, tapi bukan najis. Hati dia tu ada lagi kerana lain daripada Allah, yang tidak lain pada barang yang haram. Seperti kita kata mentabak ikhlas. Orang yang beramal kerana mau kepada apa dia ni, kelebihan. Hati dah letak situ lagi. Takkan semua kelebihan tu hak dijanji oleh Allah bagi suci bukan? Bagi suci tak ada haram apa. Allah janjikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri ila akhiri. Allah Ta'ala janji ke syurga. Gembira olehmu ya Muhammad akan orang yang beriman dan orang yang beramal salih. Kamu gembirakanlah bahawa Allah sedia untuk mereka itu ialah syurga. Allah janji dengan nas nyata, janji untuk orang mukmin beramal salih. Maka hati kita berletak situlah. Beramal tu tak pada syurga. Allah Ta'ala janji tu kan. Maka nasbah dengan orang yang bersih, tak ada kerana suatu lain pada Allah, dia pandai kata ini kotor lagi. Tu. Tapi bukan najis. Ada. Kita tengok kita ada semaya. Air hidung kita tu berair. Orang petani kata berair hidung, keluar air hidung kan. Kita ada semaya keluar. Subah kita ada ni. Boleh tak? Ya. Batal tak solat? Tak. Sebab dia suci tapi kotor. Dengan siapa orang duduk tepi kepacangan bukan? Tu. Sapu. Ada setengah pesel orang tengok. Dalam semaya. Tengah pesel orang arak. Dengan suban dia ni. Kadang-kadang dia buat kertas tisu bila banyak hidup. Boleh pakai. Tu. Jadi kalau kita mengaji hukum fiqh, sah. Tidak membatalkan sebab bukan najis. Kata tu bandingnya yang tu mai banding bab batin. Hati masih kotor tapi bukan najis. Bukan membawa kepada tidak sah salah, bawa pada haram tidak. Itu maksudnya gitu. Anda dengar tak faham dah. Itulah. Tapi kita syaratnya lepas daripada hak najis. Mana hak najis? Buat apa-apa kerana menunjuk ke manusia supaya dipuji. Hak tu kekotoran tu najis, maknawi. Tu yang panggil kata apa dia tu? Panggil kata riya.
supaya dipuji. Adapun kita tunjukkan supaya diikuti, kerana kita ini seorang muqtadam bih. Kita ni seorang yang diikuti oleh orang ramai. Kita merupakan ikutan orang ramai. Apabila kita buat kebaikan sesuatu, menggalakkan orang lain beramal kata. Hak tu riak tu disuruh. Kan? Tu dia. Sebab tu kita dinyaringkan dalam bacaan supaya dia ikutlah, jangan jadi imam. Allahu akbar. Kalau cuba kita set, nanti makmum berselerak di belakang. Betul kok panggil nak tanya tak boleh dah. Tak dengar apa, khabar-khabar sujud dah. Berselerak makmum di belakang. Baca disyaratkan Allahu akbar. Tak nama pendengar ke tu? Suara imam tak sampai ke orang belakang. Ada mubalik sebagai penyambung kan? Allahu akbar. Allahu akbar. Menyampaikan, yang menyampaikan suara supaya di belakang Allah ikut. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Dia kata tak kepanggil riak, tak kepanggil sum'ah. Pada lurah ialah nak memperdengarkan, nak apa dia memperlihatkan supaya diikut. Tu hak yang siapnya salah tu supaya dipuji-pujikan. Tu kita tak selamat daripada situ. Orang panggil belum lagi kepada lillahi ta'ala, baru duduk di ghairillah, hak yang haram. Apabila naik kepada memandang hati kepada nak kepada syurga dan nikmat, hak tu mau kepada hak yang dijanji oleh Allah. Tak ada salah. Tetapi nisbah dengan orang yang tinggi mentabak tu, dia pandangkan masih kotormu. Dia kata itu. Ada tu. Masih kotormu. Itu. Bagi orang yang tinggi mentabak, mau hanya kepada Allah. Malaikat orang yang apa dia dilatih supaya mengajar. Itu kena tunjuk seperti orang jadi nabi, rasul. Mereka buat apa-apa, buat tunjukkan kepada umat, tunjuk ajar umat. Itu dia. Oleh itu, sebab itulah diri Nabi SAW ni jadi ajaran diri dia sendiri, pengajaran bukan. Dia ambil wuduk biasanya 3 kali, tapi dia sengaja ambil wuduk dengan basuh sekali-sekali. Apa tu? Dia nak ajak umat bahawa basuh sekali tu hak wajib. Adapun yang kedua, yang ketiga bukan wajib. Cuba dia selalu tak pernah riwayat kata dia tu basuh sekali-sekali. Nanti disangka wajib. Dan sekali-sekala dia ambil wuduk basuh 2 kali. Tu dia nak mengajar kata hak kali yang kedua tu ialah sunat. Lepas tu kebanyakan agak 3 kali. Tu dapat tahu kata hak yang ambil sekali tu nak mengajarkan kata sekurang ke wajib ialah 1 kali yang meratai. Tambah kali yang kedua, kali yang ketiga itu masalah sunat. Sebab tu ulama kata nak sunat hai'ah. Sunat bagi wuduk itu menigakan. Tu ulama apa ambil huraian mari. Begitulah. Dan apa dia lagi? Maka apabila masuk, patut ada jaga nota kaki tu, qauluhu hadrat Tuhan. Di sini katanya telah lalu oleh menyatakan makna hadrat Tuhan pada safhah 10. Kita nak tengok klip muka lepas lama tu, kita kembali tengok kepada muka surat 10 pada kata atau qauluhu, muka surat 10 ni, hadrat Allah. Supaya sampai kepada hadrat Allah. Apa hadrat? Dan dikatakan juga hadrat ilahiyah, panggil juga. Dan juga panggil hadratul Quds. Dengan mereka kata hadratul Qudus, Al-Quds. Dan iaitu la hadrat Allah tu satu kelakuan hati, hal bila tetap maqam, satu kelakuan hati seorang hamba yang apabila sampai kepadanya kepada satu kelakuan tu,
oleh orang salik, yakni orang yang bersuluk dan beribadat pada Allah supaya hampir daripada Allah, tu panggil orang salik tu. Apabila sampai kelakuan hati dia tu di situ, nascaya dinamo akan dia, akan orang salik tadi dinamakan orang wasil dan arif billah. Tu kelas dia dalam medan ilmu ni. Banding orang mengaji dunia tu lah, kelas-kelas dunia ni. Ini boleh MA, ni BA, MA, ni doktor. Kata dah macam-macam kan nama tu. Tu diletak oleh manusia. Nah, kelas dia tu. Tapi yang dikehendaki dengannya, dengan kata apa dia tu hadrat, dikehendaki dengannya iaitu bahawa adalah ia pada kelakuan yang tiada pandang ia. Ia seorang orang salik bila sampai panggil orang wasil, yakni seorang hamba lah. Yang tiada pandang ia, seorang hamba apabila sampai ke kelakuan tadi, malaikat hanya akan Tuhan semata-mata. Dia tak pandai malaikat Tuhan semata-mata. Tak ada pandai kata berasa barang lain pada Allah. Sebab dia tak pandai kepada syurga, dia tak pandang kepada neraka, dia tak ada pandang situ. Dia bila sampai ke tahap tu gak, dia tak pandai dah. Seperti kita katanya seorang anak kita, dia taat, bila taat sepenuh-penuh pada ayah dan bapaknya, ikut bapak suruh dia buat je. Walaupun ayah dia kata bukan aku suruh semata-mata, aku suruhnya aku nak upah. Walaupun ayah kata aku suruh mu ni bukan suruh saja, aku ada nak upah, nak gaji mu ni. Kan bagi orang yang bila dengan nak gaji tak seronok. Abang kata ayah tak nak gaji ni bukan aku suruh saja. Allah tu jadi kuatlah semangat dah. Kan dia tupu pada gaji tu. Tapi bagi orang yang patuh semata-mata ni, walaupun ayah kata aku nak gajimu, aku nak upah bukan suruh semata-mata, dia tak pandai situ. Dia nak taat je kepada ayah dia tu. Hati tinggi hati dia tu. Jadi hak bahasa saat ni, kalau dia kata sekali ni suruh tak ada gaji nah, suruh saja melaku belia lambat. Itu kan. Dah hati dah tak situ. Itulah menunjuk katanya tinggi rendah martabat di situ. Tu je memang bab hati. Tapi hati letak situ juga salah dah. Ada salah sebab Allah janji. Sehingga kalau kita nak tanya apa boleh lah, mana ayah kata nak gaji, kita tanya boleh. Sebab dia wayak dulu kita kata dia janji. Kalau mau buat macam ni aku nak gaji, nak upahmu 1 2 3 4 masalah. Tiba-tiba kita pun buat hati pun letak situ. Siapa masa tak gaji, tanya mana ayah kata nak gaji, kita tanya boleh. Tapi nak ayat tu martabat tu rendah lah. Ada pun orang martabat tinggi, ayah kata dia nak gaji, dia nak apa, ya dengar saja, dia dengar. Tapi jiwa patuh dia tu, kalau tak ada upah gaji pun dia taat semata. Sebab ayah kita ni anak, sebab dialah adanya kita. Tiba dia suruh, kita nak taat je kepada suruhan dia. Bila dia larang, kita nak patuh saja kepada larangan dia. Tak ada nak hera kata kalau mau buat juga nanti aku seksa mu, tak ada kira situ dah. Semata nak taat ke dia. Tu tinggi dia panggil lebih. Ni pun demikianlah. Allah janji syurga, ya itu Allah janji kita, ingat kita ni hamba. Kalau dia tak janji apa pun, kita ni hamba. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum ilah. Hai segala manusia, sembahlah kamu, ibadatlah kamu, perhambalah kamu akan Tua yang menjadikan kamu. Nak apa lagi? Kamu perhamba dirimu kepada Tua yang menjadikan kamu. Sutriklah.
Kalau tak royak kata ada syurga tak syurga pun. Kita ni kejadian dia. Kita hamba dia, kepunyaan dia. Dia suruh kita buat. Kita buat. Hak dia janji hak tu rahmat dari dia kan. Semata-mata anugerah dia. Semata-mata kurniaan dia. Kalau dia suruh saja tak ada janji pun tak ada apa. Dia dengan hamba dia. Tu dia. Habis tu hamba yang tinggi sampai situ tu panggil sampai ke hadrat. Dia panggil lagi tu. Hati sampai situ panggil sampai kepada hadrat. Bah tengok hati kita sendiri sampai dak situ. Tak salah kita nak dakwah lah. Tu makna kata orang dia begitu. Yang dikehendaki dengan hadrat situ iaitu bahawa adalah ia seorang pada kelakuan ataupun hati seorang, bahawa adalah ia seorang ataupun hati seorang tu pada kelakuan yang tiada pandang ia seorang hamba tu malaikan hanya akan Tuhan semata-mata. Tu panggil amal billah, dia panggil billah. Hak kita ni lillah. Tu pun nasib baik dan lillah. Kalau lillah teruk lagi. Tu hal keadaannya yang fana, yang fana, yang lenyap. Fana dan lenyap, tu makna Melayu. Yang fana dan lenyap dari segala akwan, segala kaun. Dalam istilah al-mutasawwif panggil akwan jamak daripada kaun. Sekali panggil kaun dengan bentuk masdar, sekali panggil dengan apa sifat kainat, ada sekali panggil isim maf'ul mukawwanat. Satu perkara jelah. Dan kalau panggil kainat, suatu perkara yang ada, yang kena jadi. Mukawwanat pemaknanya sama. Jadi yang dimengadakan. Hal keadaannya fana dan lenyap dari segala akuan. Lagi pula yang bertawajjuh hatinya. Tawajjuh tu Melayu kita panggil tuju. Dah cakap dah di Kedah, cakap tuju, cakap dah. Tuju masalah kita keluar pada rumah, tuju ke mana tu? Keluar daripada rumah, tuju ke masjid nak pergi jemaah. Keluar daripada rumah, tuju ke tempat mengaji. Keluar daripada rumah, tuju ke tempat kerja. Tuju. Tu tuju zahir. Ini tuju hati. Walaupun badai duk dia je, hati duk tuju ke siapa? Duk tuju pada Allah. Tawajjuh Arab. Kita cakap tuju tu daripada Arab tadi jadi Melayu tu. Tuju mana tawajjuh. Baca jadi tawajjuh punya Arab. Tawajjaha yatawajjahu tawajjuhan. Yang ngaji sarah. Tawajjuh. Lagi pula yang bertawajjuh hatinya, berhadap hatinya kepada Tuhan yang Rahman. Walaupun bercakap dengan zuhir manusia, bercakap, berkira, bercara, tapi hati tuju pada Tuhan. Sebab bila orang hati dah tuju Tuhan, dia cakap tak ada lah sifat nak menipu, buat mani-mani mulut hati kot lain, tak ada lah. Moga hati dah tuju ke Tuhan. Ya terasa dia musyahadahkan Tuhan senantiasa melihat dia. Supaya kita kata kita dah bercakap kira dua orang, pada yang ketiga duk dengar. Macam mana? Tak apa aku nak dengar, aku jadi saksi. Kita bercakap penting sungguh. Takut silap, takut salah, orang ni duduk tanda. Bercakap dua tu aku nak dengar. Dia duk dengar. Berkali lagi, pak dia tanda. Kau kita pun beringatlah, takut silap. Moga yang ni duk berhati. Demikianlah bagi orang itu bila hati senantiasa musyahadahkan Allah. Dia sendiri pandangkan Allah. Kalau dia tak pandang Allah pun dia rasa kata Allah pandang dia. Kata jurul hati dia tu. Lalulah zuhir pun. Itulah. Itu asal hadrat. Kembali klik sambung. Itulah katanya bagi orang salik tadi, apa saja dia beribadat bersungguh-sungguh dalam ibadat amalan sunat-sunat, tujuan dia ialah sampai kepada hadrat Tuhannya. Baik, maka apabila masuk ia, itu kembali pada seorang salik, orang salik, apabila masuk ia pada mujahadah, asal arti apa? Yakni pada
melawankan akan nafsunya. Bila masuk pada melawan. Tapi orang main silap mereka aja melawan kan. Apabila masuk ia pada mujahadah, yakni pada melawankan akan nafsu. Mujahadah, jihad. Satu bab je lah. Bab mufa'alah. Apabila ia masuk ia pada mujahadah, yakni pada melawankan akan nafsunya, padahal lamu atasnya atas orang salib tu oleh masanya, yakni masa mujahadah itu supaya bersulut dah. Kena bersulut oleh 40 hari tak lama. Bila kita nak masuk bersulut, mengikut guru kata kamu kena bersulut sebulan. Tak rasa lama. Kita orang biasa duduk bebas di pagi pun kena masuk suluk sebulan. Rasa lama. Ni tengah tu nak masuk bulan Ramadan. Tengah-tengah tu duduk susah hati dah. Apa sebab tak suka dengan puasa kan? Itu dia. Apabila dia masuk pada mujahadahkan nafsu, padahal lama atasnya oleh masanya, yang masa mujahadah itu. Apabila begitu, jawab apabila terkadang jadilah ia orang salih itu ketika dia mujahadah, jadilah ia segan. Dah lama yang berasa segan daripada setengah-setengah bagai daripada segala ibadah. Kadang jadi segan. Supaya kita nak contoh setengah-setengah tu. Awal-awal puasa kan malam pertama kedua penuh masjid. Tak itu? Penuh masjid, kena tambah sambung lagi masjid. Lepas tu malam ketiga, malam yang keempat ada kau kurang. Itu dia. Dan segala wirid yang telah diatur akan dia wirid tu atasnya, yakni ia telah aturkan oleh syekh ataupun murabbi panggil kan. Maka ketika itu, ketika mana? Ketika jadi ia segan. Tu terasalah pada sisinya, sisi orang salih oleh bersangatan duka citanya. Ketika itu juga, dan terkadang menghias ataupun mengelak baginya, bagi orang salih oleh nafsunya, panggil tazyin. Oleh nafsu akan tinggal, kerana nafsu bila itlaq nafsu amarah lah, tak siapa pada mutmainnah lagi kamilah no. Terkadang mengelak baginya oleh nafsu akan tinggalnya, tinggalkan ibadat, akan setengah-setengah ibadat dan tawiri semua sekali. Terkadang bawa ada gitu, hanya ada jemung dan dia segan. Serta keadaan sungguhnya telah dapat hasil pada sisinya oleh suatu bagai daripada makrifat. Dapat dah dan kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lalu itu, maka kerana itulah, kerana terkadang menghiasi, mengelak oleh nafsu akan tinggal. Kerana itulah telah irsyad. Apa irsyad? Dan tunjuk ajar. Itu atas tafsir. Itu nak tafsir mana irsyad. Kerana itulah telah irsyad dan tunjuk ajar akan dia, akan orang salih itu oleh musannif Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu ta'ala sirrahu. Lalu dia irsyad, tunjuk ajar kepada bahwasanya apanya? Tuhan Al-Haq bada padanya, dengan ibarat bahwasanya Tuhan Al-Haq Ta'ala apabila buka ia Tuhan Al-Haq, buka baginya, bagi seorang salih, buka akan suatu bagai, macam bagai lah, akan suatu bagai, suatu macam daripada makrifat. Seperti anak contoh dulu,
Seperti macam mana Allah Ta'ala buka satu bagai, sedangkan bagai kena Allah tu banyak bagai. Seperti jalan ni lah. Jalan kita nak pergi ke satu dah, jalan yang kata banyak anak. Pergi sini belok kanan pergi belok tu, baik situ juga kita tahu jalan banyak kan. Tapi kita tak tahu jalan pun siapa juga tahu sejalan je. Jalan yang kita tahu tu. Orang lain Tuhan buka, siapa tahu banyak jalan. Pergi jalan ni pun siapa situ juga. Pergi jalan ni pun siapa situ, dia pandai, dia tahu jalan. Nak kata banyak jalan. Cara kenal Allah tu banyak jalan. Bukan hanya satu jalan. Tapi nak kata kita orang tak kenal, tak tahu jalan, Allah Ta'ala buka sejalan pun cukup dah. Nah, apa lagi beberapa jalan. Misal macam mana Allah Ta'ala buka suatu bagai daripada makrifat. Contohnya seperti bahawa tahu ia orang salih dengan zauq. Ni kita nak buat taklif ni. Dengan zauq, zaqa, yazuqu, zauqan. La Quran banyak. Fazuqu. Fazuqu. Kita jumpa apa? Zauq ni. Apa? Rasa. Maka rasa ni, ya rasa ni mana kecapan dengan sifat zauq kita ni. Nah, macam air. Kita nak tahu kata bagaimana air putih ni rasanya. Bila kita dia minum, kita rasa, terasa di kita tawar. Tu zauq. Tapi bagi orang yang tak minum, tak rasa, tak dapat rasa. Rasa ni satu pemberian Allah Ta'ala suku tu rasa. Maka seperti bahawa tahu ia seorang tu dengan zauq, dengan rasa, bahawa Tuhannya Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala itu hadir ia Tuhan sertanya. Terasa kata Tuhan hadir. Kita duduk di mana-mana, terasanya Tuhan hadir kita, serta kita. Zauq. Bila kita terasa Tuhan hadir, itulah dia tu apa yang kata apa? Mana pada isi dia buat apa-apa billah, dengan Allah. Dia buat apa dengan Allah, gerak diri dia tu dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala wizau ke dia. Allah hadir. Tu kata ma'an. Tapi ingat, bila sebut sini tu nak jaga dulu. Usuluddin kena jaga dengan asah. Takut silap faham. Sebagaimana kita kata hadir serta di sisi, itu yang kata zarah. Ada pun zarah zaman maka tu mustahil atas Allah, kerana itu baru. Rasa Allah tu hadir sertanya. Lagi pula lihat ia Ta'ala atas segala kelakuannya. Kelakuan Rasulullah. Nanti muraqabah. Dia terasa kata Allah hadir bersamanya. Dalam ayat katakan, kali taming adalah isyarat. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah bernajwa. Najwa ni berbisik, bercakap, 3 orang, malaikatnya Allah yang keempat. Ada. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Malaikat ya Allah yang keempat. Tak sah kita katalah, kita kira sama makhluk lah. Ni yang kita duduk bercakap, ada di isi kita ni siapa selain pada manusia? Ada apa? Ada siapa di isi kita? Ada malaikat bukan? Dalam etika kita Allah pun cerita, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa kita nampak tak dengan mata kepala? Malaikat raqib atid sekalian kita tak nampak pun. Bila tak nampak dengan mata kepala, dengan mata hati ada tak dalam etika? Kalau kafir tak ada. Kita orang mukmin ada. Itu dah. Dalam etika kita, ya, ada malaikat yang bernama Raqib, yang mengintai-ngintai.
Ikut kita ke mana dia dak ita-ita kita semua. Tu. Pas supaya kita bila kita terasa kita nak buat apa ni? Masalah di masjid ni ada di ni ada suluh mari panggil apa sini? Kamera. Panggil apa? CDB. CCTV. Oh panggil CCTV. Oh CCTV. Tengok contoh gini, kita laju kereta. Siapa tu kita tahu. Kata kamera dah itu. Tak kira kita slow. Bila terlupa kata ada kamera 102. Matah pada pepak. Awak laju, awak laju. Kita tahu dah kata ada kamera tapi terlupa. Tengok bukan tak tahu lah so terlupa tu jadi dah. Apa lagi orang tak tahu. No. Tapi cuba kita senantiasa lah tidak hadir semua cerita ada kamera sini ada kamera. Ni slow kan. Jangan lebih pada 100. Kita pun tak lebih pada 100. Walaupun kita laju lebih sampai itu slow. Sebab kita ingat dia kata sini ada kamera. Ini ibarat orang rasa kata Allah hadir. Bagaimana nak cakap dusta? Enggak Allah hadir. Tak malu kita nak dusta di sisi Allah. Boleh kita nak dusta hadapan Allah. Tapi dah kita tak terasa itu laju semata. Tu bandingan begitulah bandingannya. Tu mana kata dalam ayat tak ni tidaklah berlapak di seorang malaikat ada di sini malaikat raqib lagi atid. Dan hak catat semata tu. Tapi kita berasa begitu. Lalu kita tak cakap barang tak berfaedah. Kalau kita bergurau-gurau apa faedah kebajikan dalam gurauan tu? Bukan gurau sia-sia kan? Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Kata Nabi SAW, sesungguhku ada bergurau. Cakapan dia ada bergurau dengan sahabat dia. Bergurau itu ialah nak menarikkan perhatian. Bergurau itu supaya nak mapa dia, nak mengkasih mesra. Tapi tidak aku bergurau, kata dalam gurauku tu malaikat hak sebenar. Maka kita pun bergurau sesama kita. Orang tanya panggil selora. Sini panggil tak selora? Panggil juga. Selora bergurau ya. Selora ya. Tu kata ni kata gitu. Bila cakap suka mak ada bergurau tu. Mak ada selora tu. Tu. Selora pun jadi menarik. Dengan selora tu ada menarik hati kemesraan mari. Tu. Jadi pasal apa? Pasal kita berasa di sisi kita Allah senantiasa mengetahui hal kita. Sehingga siapa dia guna kata tidak berbisik 3 orang malaikat ia yang keempatnya. Tu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kita berbisik 3 orang, dia yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kan? Tidaklah kita berbisik bercakap 5 orang malaikat ia yang ke-6. Wala aksara min zalik wala adna. Tidaklah yang kurang daripada itu, kurang daripada 3. 2 kita berbisik 2 orang, Allah yang ke-3. Pada ulama tafsir lagi kurang daripada tu lagi, kurang daripada 2. 1. Pas 1 nak bisik dengan siapa? Kalau tanya pula. Setengah ulama kata 1. Kita duk bisik dia, kita dengan hati kita duk kira cara. Allah yang kedua. Sebab wallahu alimun bizatis sudur. Kita telitah apa pun dia tahu. Arti kita seorang duk kira hati, dia yang kedua. Jadi tak ada dia tak tahu. Cuba kita senantiasa ingat begitu. Beringatlah kita dah. Berhati-hati, berhati-hati. Macam kita pemadu kereta tu lah. Di siapa api merah, serak, break. Walaupun paling kanan kiri tak ada boleh pun. Berhenti kerana patuh pada benda-benda kan. Cuba orang tak ada kan. Tu kerana malu, takut ke manusia je lah. Tidak patuh pada syariat. Maka orang patuh pada syariat, orang ada, orang tak ada supaya. Sebab apa? Sebab Allah senantiasa ada di sisinya. Ini zauq, dia panggil zauq. Kita tak ada situ, apa kita tidak ada zauq dalam medan ni. Walaupun iktikad kita lagu tu.
Itulah